Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjemaah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal lastahamu 'alayhima walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi atamati was-subhi la atawhuma walau habwa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui pahala mendatangi azan dan pahala pada saf pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkan kedua-duanya. Dan sekiranya mereka mengetahui pahala orang yang bersegera mendatangi salat, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk lebih awal. Dan sekiranya mereka mengetahui pahala solat isya dan solat subuh berjemaah, nescaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini dalam keadaan sihat, sejahtera, dalam keadaan aman, kita boleh datang solat subuh secara berjemaah. Kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kesempatan iman dan kesempatan Islam kepada kita sebagai bekal wal isti'dadu bi yaumir rahil, bekal untuk kita kembali ke dunia asal kita, kita kembali ke alam asal kita, iaitu alam akhirat. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana Nabi ini merupakan role model, contoh the way of life, contoh jalan cara kehidupan, contoh cara hidup, contoh model yang terbaik yang sepatutnya kita ambil dan kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, marilah sama-sama kita mendoakan supaya saudara kita, umat Islam di Palestin, di Gaza, dalam keadaan Allah Ta'ala bantu mereka, dalam keadaan Allah Ta'ala memberikan pertolongan, dalam keadaan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Sama ada kemenangan di akhirat, syahid, ataupun kemenangan di dunia ini, insya-Allah. Sebab setakat ini 4 jam yang lalu, kalau tengok di Twitter Kementerian Kesihatan Palestin, dia kata dah 145 orang yang terbunuh. 145 ni antaranya ialah 41 orang kanak-kanak, 23 orang wanita, dan ada 1000 lebih mangsa-mangsa yang cedera. Apapun kita doakan, hari ini dah masuk lebih kurang 6 hari ke 7 hari dah. Keganasan yang dimulakan oleh tentera Zionis, bukan Yahudi, tak semua Yahudi mendokong Israel punya kerja ni. Tak semua Yahudi. Kita kena faham apa itu istilah Yahudi, apa istilah Israel, apa istilah Zionis.
supaya kita dalam keadaan tidaklah membuta tuli. Kita sebut apa yang kita nak sebut, kita sebut je. Tak, dia ada beza. Yahudi apa makna dia, ada beza Israel apa makna dia, dan Zionis apa makna dia. Apapun kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana yang disebut dalam ucapan Ismail Haniyah, bukan Ismail Haniyah, dia punya ketua perhubungan luar Khalid Mash'al, dia sebut semalam, dia kata dalam ucapan dia kata mudah-mudahan ini adalah generasi yang akan memberikan kemenangan kepada Palestin dan Hamas, Harakatul Muqawamatul Islamiyah. Selama ini duk bergaduh dengan Fatah, satu parti juga di Palestin. Kita mendoakan mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Ta'ala menyatukan semua parti-parti Islam di Palestin untuk bersatu menjadi satu negara yang hebat suatu ketika nanti, insya-Allah. Dan dia sebut juga dalam ucapan dia kata mudah-mudahan generasi inilah yang akan menjadi bukti penyatuan kepada umat Islam. Dan kita juga mendoakan dalam keadaan begini, tuan-tuan, hebatkan doa kita supaya Allah Ta'ala mengembalikan kehebatan negara Turki. Turki, Recep Tayyip Erdogan, dia punya presiden sangat-sangat hebat dalam suatu persidangan ekonomi dunia. Dia berucap di hadapan Presiden Israel Benyamin Netanyahu. Dia sebut Benyamin Netanyahu diberikan peluang berucap selama 20 minit lebih. Tiba-tiba mari kepada Recep Tayyip Erdogan, dia berucap hanya dibenarkan selama 10 minit. Apa yang dibuat oleh Presiden Turki ni, terus dia bangun daripada persidangan di atas pentas itu, keluar daripada dewan. Ini antara singa umat Islam yang ada pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah akan kembalikan kekuatan Islam kepada kita semua, insya-Allah. Dan tuan-tuan, insya-Allah pada hari ini kita nak tengok sedikit sebanyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi saya sebut hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan kelebihan orang yang solat subuh berjemaah di masjid dan juga solat isyak berjemaah di masjid. Mudah-mudahan dengan kita baca hadis-hadis begini, kita semua diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk terus kita bersemangat, untuk terus kita istiqamah. Kalau dalam bulan Ramadan 30 hari kita boleh istiqamah salat subuh berjemaah awal waktu di masjid, insya-Allah mudah-mudahan pasca Ramadan ini, dalam bulan Syawal, Zulkaidah dan seterusnya, kita teruskan perjuangan kita, teruskan berjemaah salat subuh kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Natijah daripada Ramadan, natijah daripada puasa yang kita laksanakan sepanjang 30 hari, itu adalah natijahnya apa dia? Yang Allah Ta'ala sebut, insya-Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah. Takwa ini banyak maksudnya. Antaranya disebut oleh Al-Imam Ghazali, menukilkan 3 makna takwa daripada Al-Quran. Yang pertama, takwa dengan makna takut, gerun ataupun haibah, ataupun kita rasa ngeri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa dengan makna taat. Taat melaksanakan segala titah perintah daripada Allah Ta'ala. Itu makna takwa. Dan yang ketiga, makna takwa daripada Al-Quran, iaitu menyucikan hati daripada dosa. Makna kata orang yang berpuasa melalui bulan Ramadan, selepas daripada Ramadan ialah penentuan Allah Ta'ala terima ataupun tidak pahala puasa, pahala kita bertarawih, pahala kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Penentuannya selepas. Bila? Sekarang ni dalam bulan Syawal. Ibnu Mas'ud malam terakhir Ramadan suatu ketika dia sebut, dia kata, aku nak pergi cari orang yang boleh yakin Allah Ta'ala terima segala amalan dia dalam bulan Ramadan, aku nak ucapkan takziah. Adapun orang yang tak tahu diterima ataupun tidak amalan dia dalam bulan Ramadan, aku nak pergi cari dia, aku nak ucapkan tahniah. Sebab apa? Kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala terima dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu amalan sedekah kita ke,
Kita tak tahu amalan puasa kita Allah Ta'ala terima ke tidak. Kita tak tahu amalan tarawih kita Allah Ta'ala terima ke tidak. Kita tak tahu amalan qiyamul lail kita dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala terima ke tidak. Sebab itu antara cara kita nak tengok Allah Ta'ala terima ataupun tidak, bila masuk satu Syawal, masuk sahaja satu Syawal, kita tengok sama ada amalan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan masih ada yang berbaki kita teruskan dalam bulan ini ataupun tidak. Sebab tu kita boleh tengok sebenarnya amalan kita ni diterima ataupun tidak. Antaranya hadis Nabi, bukan hadis Nabi, ini kata-kata daripada para ulama. Dia sebut apa dia? Dia kata antaranya ialah apabila suatu amalan kebaikan diteruskan dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Makna kata kita buat satu kebaikan, ada lagi kebaikan yang lain kita buat selepas daripada itu antara tanda Allah Ta'ala menerima amal baik, amal soleh kita. Tapi kita tengok di kawasan-kawasan kita ni, saya tak tahulah di Muar macam mana raya pertama, tak pernah raya pertama di Muar. Tahun ni pun giliran di Kota Tinggi, beraya di sana, walaupun dalam tempoh PKP alhamdulillah masih lagi seronok beraya. Apapun tempat mana-mana sekalipun sama lebih kurang sahaja. Apa dia? Kita ni dalam keadaan bila nak raya tak sah kadang-kadang kalau tak ada mercung. Allahu Akbar. Ingatkan duduk di Gaza dah. Malam bunyi pam pum pam pum pam, dah rasa sikit aura Palestin tu. Tapi tengok-tengok bukan apa dia, orang keliling kita ni, jiran-jiran kadang-kadang duduk main mercun dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya kalau di Kelantan tuan-tuan, mercunnya murah sebab dekatan dengan selatan Thailand. Kalau saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, mercun bola yang kuat bunyi tu, kalau 100 biji baru RM17. Dekat Muar ni dah 30 biji dah berapa puluh ringgit, 20 lebih dah kalau tak silap saya. Allahu Akbar. Tapi sanggup orang beli lagi. Beli mercon ni untuk apa dia? Bukan untuk apa pun, dengar bunyi dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini suatu pembaziran yang sepatutnya kita elakkan. Sebab antaranya kita dengar pesan daripada para ulama, apa dia? Antaranya ialah dia kata tidaklah seseorang itu bergembira tanpa mengingati Allah, melainkan dia sebenarnya telah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gembira ini ialah orang yang bergembira ini ialah orang yang mengingati Allah. Orang yang ingat Allah itulah orang yang bergembira sepatutnya. Dan dia kata lagi, seseorang yang lalai akan bergembira dengan hawa nafsu mereka, sedangkan seseorang yang berakal akan gembira ketika mana dia semakin dekat kepadanya. Makna kata orang yang bergembira tanpa mengingati Allah, lebih kurang maksudnya seolah-olah tidak berakal, kata para ulama. Pagi raya pakai baju baru, itu salah satu sunnah, nak menunjukkan bahawa kita dah masuk dalam satu fasa yang baru. Pagi raya antaranya kita bermaaf-maafan. Pagi raya antaranya yang disunatkan iaitu ziarah, menziarahi, menghubungkan silaturahim. Tak semestinya ziarah, menghubungkan silaturahim. Pagi raya kita dalam keadaan pakai baju baru, bukanlah itu makna rayanya. Bukan kata nak raya mesti seolah-olah wajib pakai baju baru, mesti bersalaman. Tak. Raya yang sebenar ialah apabila kita gembira bila mana Allah Ta'ala membebaskan hawa nafsu kita setelah latihan selama 30 hari. Hawa nafsu kita daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dilatih oleh Allah Ta'ala, dilatih dalam madrasah Ramadan. Terima tak terima, hebat tak hebat, jadi tak jadi latihan tersebut, tengok 1 Syawal. Kalau pagi 1 Syawal dah berpakaian ketat, buka aurat, bertepuk bertampar, tak kira siapa dia, perempuan lelaki, bercampur bau habis semua sekali, adakah itu dikira sebagai amal soleh? Sebab tu ulama kata, ayat ulama mudah. Kalau nak tengok raya kamu raya ataupun tidak, tengok pagi raya kamu deal ataupun buat perjanjian dengan syaitan ke buat perjanjian dengan malaikat. Kalau pagi raya kamu buat maksiat, makna kata syaitan dah lepas, kamu sendiri pun dah suka dengan syaitan, kamu yang buat perjanjian dengan syaitan nak meneruskan lagi maksiat yang sebelum-sebelum. Tapi kalau pagi raya kamu dalam keadaan bersyukur,
bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, bersyukur dalam keadaan ingat Allah, bersyukur dalam keadaan ikut syariat Allah, makna kata itu adalah raya yang sebenar, raya yang sebetul-betulnya raya. Sebab itu dalam kita nak bincang bab takwa, la'allakum tattaqun ini, kita kena tengok apa ciri-ciri yang ada dalam takwa itu. Kita ambil makna daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut ada 4 perkara yang kita nak kena amal, barulah kita dapat capai takwa ataupun memaknakan takwa dalam diri kita. Yang pertama, apa dia? Makna takwa ialah al-khawfu bil jalil, iaitu takutkan Allah Ta'ala. Tadi kita dah sebut takut dengan makna 3 makna tadi. Yang pertama, takut dengan makna ngeri ataupun gerun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, takut dengan makna taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, takut dengan makna menyucikan diri daripada dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna takut kepada Allah. Hari ni kita dah nak start kerja dan sebagainya, daripada cuti raya. Kita pergi kerja adakah kerana manusia ataupun kerana Allah? Kalau kerana Allah, maknanya kita pergi kerja kerana nak cari nafkah. Kita pergi kerja dalam keadaan kita nak, makna kata nak bawa balik kewajipan kita kepada keluarga kita. Kita pergi kerja nak menolong orang lain. Tapi ada juga jenis pergi kerja nak menyusahkan orang. Baru-baru ni ada tular satu video, tak tahu dari negeri mana, seorang pegawai pegawai zakat, pegawai agihan zakat. Dia nak pergi agih zakat. Macam mana cerita wallahu alam, tiba-tiba tengok video yang tular itu, apa dia? Video yang viral itu, dia sebut pegawai zakat ni seolah-olah menghina orang yang terima zakat. Bagi zakat, bagi, mana kata bagi zakat pada asnaf ni, tapi dalam keadaan selepas tu ayat yang keluar daripada mulut, apa dia? Ayat menghina orang yang terima zakat tersebut. Allahu akbar. Ni kadang-kadang kita bila mana diberi peluang oleh Allah Ta'ala nak memudahkan kerja orang, terutamanya dari sudut agama, jagalah lisan kita, jagalah mata kita, jagalah telinga kita. Sebab setiap benda itu bila mana Allah Ta'ala bagi peluang yang besar, orang lain nak peluang itu. Orang lain nak peluang, tolong orang, tolong, makna kata tolong dalam kerja-kerja agama. Tak kira lah kita pegawai agama ke apa semua sekali. Sebagaimana yang pernah saya cerita pada tuan-tuan, ada satu pegawai agama yang dihantar ke kampung orang asli. Bila dihantar ke kampung orang asli, sepatutnya dia mengimarahkan surau dan sebagainya. Apa yang dia buat? Dia pergi meniaga pula. Dia pula tukang apa dia? Tukang kutip lada, cili, timun dan sebagainya. Dia pula tukang jual dekat pekan. Ni sepatutnya pegawai agama Islam yang ajarkan Islam pada orang asli. Itu yang tak pelik. Kadang-kadang orang asli sekejap Islam, sekejap kafir, sekejap Islam, sekejap kafir, macam keluar masuk. Ini keadaan kadang-kadang amanah itu bila mana diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan betul-betul nak laksanakan perintah Allah, dia jadi fitnah kepada agama kita. Ni saya tak kata semua, ada juga yang baik, yang hebat, ramai yang hebat sekalipun jauh di pedalaman dia orang masuk untuk dakwah dan sebagainya. Itu kita pujilah. Yang kedua, makna takwa ni apa dia? Wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam bulan Ramadan kita daftar, kadang-kadang ada orang daftar online berpuluh-puluh grup WhatsApp untuk tadarus Al-Quran. Yang ni grup makcik-makcik marhaban, yang ni grup jiran-jiran VVIP, contoh. Yang ini grup ini, yang ini grup ini. Daftar untuk tadarus Al-Quran, daftar untuk tadabbur Al-Quran, nak belajar Quran dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba keluar sahaja daripada madrasah Ramadan, masuk sahaja Syawal, habis dah. Grup tadarus pun tak ada, baca Quran pun tak ada. Quran yang beli beratus-ratus letak atas dinding, sekadar hiasan semata-mata. Ini yang kita nak elakkan. Sebab itu bila kita sebut wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Bila nak beramal, mula-mula sekali kena baca dulu. Bila baca baru mari rasa nak tadabbur. Apa makna tadabbur? Kita nak menghayati apa makna Al-Quran, apa makna ayat-ayat tersebut. Tadabbur ni tak semestinya banyak, tuan-tuan. Ambil 1-2 ayat, tengok tadabbur untuk kehidupan kita. Tengok ayat contoh, ayat kita ambil ayat daripada surah Al-Hujurat, ayat yang ke
6 sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat ini Allah Ta'ala cerita in ja'akum fasikum binaba'in, sekiranya datang seorang yang fasik mengkhabarkan suatu berita kepada kamu, fatabayyanu, maka siasat dulu. Contoh, bagaimana kita nak tadabbur dan menghayati dalam kehidupan kita. Setiap perkara yang kita nak forward kepada orang, terutamanya dalam grup WhatsApp hari ini, cek dulu benda tu betul ataupun tidak. Ini dulu saya ingat ada satu poster, dia letak dalam Facebook. Poster apa dia? Poster muar PKP daripada berapa Mei, berapa tak ingat dah, berapa Mei sehingga berapa Mei. Rupa-rupanya gambar poster itu ditampal tulisan muar atas tulisan keluar, sebab keluar kena PKP kan, selepas daripada Kota Tinggi, Kulai dengan JB, selepas itu keluar masuk geng PKP kan. Dia nak bagi heboh sikit je, dia buat, dia ambil tulis muar, dia tampal atas perkataan itu, orang pun sebar, oh muar PKP, muar PKP. Termasuk saya sebar. Kita tak cek daripada grup MKN. Sebar pun tak banyak lah, sebar grup family, sekadar pengetahuan. Rupa-rupanya bila cek dalam grup MKN, dalam Telegram MKN dan sebagainya, Kementerian Kesihatan dan sebagainya ni, rupa-rupanya muar tak ada PKP pun, cuma difitnah. Ni makna kata dalam keadaan walaupun benda tu kecil je, tapi bila dah disebar luaskan kepada orang lain, jariah, dosa penyebaran tu dapat kepada kita juga. Dia punya sahaja nak heboh-hebohkan grup-grup Facebook ni, dia ambil gambar PKP yang 1.0 dulu, jambatan Sultan Ibrahim Muar ni ditutup kan dulu. Dia ambil gambar tu letak dalam Facebook. Orang pun kata, oh punya tak boleh pergi ke Tangkak contoh, tak boleh pergi Tanjung Agas. Dah jadi satu sebaran fitnah kepada orang. Kita ni kalau benda-benda berita ni kita tengok, oh ni sahih lah kot, tengok macam lebih kurang MKN punya arahan je, faham, kita pun sebar kepada orang lain. Itu dah jadi salah satu daripada fitnah yang tersebar. Dan fitnah-fitnah ini kalau kita post dalam Facebook selagi mana tak di-delete, maka dosa itu akan berterusan sampai bila-bila. Satu fitnah kita sebar, kita kata benda ni hadis Nabi, padahal dia bukan hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadis, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berdusta atas nama aku, benda ni bukan hadis, tiba-tiba dia kata benda tu hadis sahih dan sebagainya, dia kata ni benda daripada Nabi, daripada kalam Nabi, daripada mulut Nabi, dia sebar kepada orang lain, maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah. Itu cara kita nak tadabbur, tu satu ayat daripada Al-Quran. Kita nak tadabbur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa makna takwa? Makna takwa ialah war-ridha bil qalil, redha dengan sedikit, redha dengan takdir Allah yang dikurniakan kepada kita, redha dengan takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita, redha dengan apa sahaja pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok jiran kita bawa lemang 2 batang, pergi jiran sebelah lain, kita pun dalam hati, Allah, aku tak dapat apa pun, padahal tahun lepas aku bagi juga lemang pada dia ni, contoh. Itu antara redha yang mudah kita nak nampak kan. Kita dengki sangat-sangat sekarang ni, mudah sangat dengki. Kita tengok dalam Facebook hari ni orang duk post gambar raya dalam Facebook, tuan-tuan. Dia salah satu sudutnya baguslah untuk mengeratkan silaturahim, tapi satu sudut yang lain, terutamanya kaum-kaum Hawa ni, bila dia tengok gambar-gambar begini, dia tengok, cantik juga langsir rumah orang sebelah ni rupanya, contoh. Dia tengok background gambar kawan ni, dah lain dah cat dalam rumah dia, kita macam mana bang, contoh. Dia pergi ke situ. Bila sebut war-ridha bil qalil, tengoklah juga suami punya keuangan macam mana. Tengoklah juga raya dah habis beribu, tiba-tiba lepas raya nak renovate rumah lagi, contoh. Mana kata keadaan-keadaan begini kita memerlukan suatu pemahaman di antara suami dan isteri, contohlah. Dan yang keempat, apa makna takwa? Makna takwa ialah walisti'dadu biyaumir rahil, kita bersedia menghadapi hari akhirat. Bersedia macam mana? Carilah, menadahlah ilmu, menadahlah
ilmu akidah dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak bekal yang kita nak bawa itu dapat hasilnya yang kita tuai di akhirat kelak. Carilah lubang-lubang sedekah yang mana Perdana Menteri kita dah seru semalam ke bila dalam satu ucapan sidang media dia berkaitan dengan sokongan kepada rakyat Palestin dan perjuangan rakyat Palestin. PM kita kata apa? Carilah NGO rasmi untuk kita salurkan keuangan, salurkan sumbangan kita kepada saudara-saudara kita di Palestin. Sebab kalau ikut kita punya ni tuan-tuan, kita orang Malaysia ni antara tulang belakang yang paling banyak menyumbang kepada rakyat Palestin. Walaupun kita ni kecil-kecil je tubuhnya. Tengok orangnya kalau nak pergi perang ni 2-3 kali, 2-3 berjalan tak boleh pergi. Nak sampai tempat perang tak boleh pergi dah, contoh kan. Tapi kita ni ada bawang Rangers, tentera-tentera bawang dalam Facebook, dalam Twitter dan sebagainya. Hari ni tuan-tuan, di Facebook, di Instagram yang paling kuat sekali. Kalau kita post berkaitan dengan Palestin, berkaitan dengan perjuangan rakyat Palestin, Hamas dan sebagainya, terus ditutup ataupun di-delete secara auto oleh Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan post dalam Instagram sebagai contoh, terus dikaburkan gambar itu. Sebab apa? Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya ni bukan milik orang Islam, milik puak-puak dia juga. Sebab itu kalau kita nak bincang dalam bab ini, sebenarnya perang yang berlaku antara Israel dengan Palestin bukan semata-mata itu. Tidak. Ada kuasa-kuasa besar di belakang Palestin, ada kuasa besar di belakang Israel, Amerika dan sebagainya. Sebab itu kita hanya panjatkan doa kepada Allah Ta'ala, paling-paling kurang Allah bantu tentera-tentera kaum muslimin, insya-Allah. Baik, itu makna takwa. Kita tengok 4 perkara tadi, adakah kita buat selepas daripada Ramadan, barulah kita capai makna takwa yang kita duduk latih dalam bulan Ramadan. Kalau selepas Ramadan takut kepada Allah makin kurang, dengar azan buat tak tahu je sebelum ni. Kalau dengar azan, sebelum azan dah tunggu dah azan maghrib. Sebelum azan dah tunggulah duduk bila nak azan maghrib. Tahu dia sepanjang 30 Ramadan buka puasa pukul berapa. Tak lewat seminit, tak kurang seminit buka puasa. Tapi tiba-tiba selepas daripada Ramadan, tak ada hasil pula. Tak tahu pula bila waktu solat. Lambat pula dah solat maghrib tu. Nak tunggu habis dulu cerita, sabarlah duhai hati, barulah nak semayang, contoh. Ni bahayanya. Kadang-kadang kita selepas Ramadan diuji oleh Allah Ta'ala dengan perkara-perkara begini. Tengok pula Al-Quran, mana kita letak selepas Ramadan. Tengok pula redha kita, hati kita, kerendahan hati, tawaduk kita. Dan yang keempat, berkaitan dengan persediaan menghadapi akhirat kita macam mana. Dan seterusnya, kadang-kadang orang terlepas pandang 2 ayat selepas daripada ayat tadi, ayat 183, 184, 185. Akhir sekali itu Allah Ta'ala sebut apa dia? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala sebut walitukmilul iddah, maka cukupkanlah bilangan. Bila Allah Ta'ala sebut suruh cukupkan bilangan, bilangan apa? Dalam tafsir Mafatihul Ghaib menyebutkan al-iddah bermakna adad. Apa makna adad? Bilangan. Bilangan apa dia? Bilangan 30 hari puasa ataupun 29 hari. Makna kata nak kena cukupkan. Kalau tak cukup, katalah tengah-tengah puasa, hari puasa pertama, terlepas pandang dia gastrik, boleh jadi tak makan ubat dan sebagainya, dia buka puasa. Nak kena cukupkan sehari tu, qadha selepas daripada bulan Ramadan. Tengok pula orang yang menyusukan anak. Boleh jadi dalam keadaan kalau dia tak makan, anak dia susu jadi kembung dan sebagainya, bagi efek ataupun bagi kesan mudarat kepada anak dia dan ibunya sebagai contoh. Boleh jadi di sana ada kena qadha dan juga kena fidyah dan sebagainya. Kita tengok balik. Makna kata nak kena cukupkan juga bilangan 30 hari puasa kita dalam bulan Ramadan. Nak kena sempurnakan. Tak kiralah sempurna dengan makna qadha ataupun sempurna dengan makna kita membayar fidyah. Mesti walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan. Yang kedua Allah Ta'ala sebut walitukabbirullah. Apabila kamu sempurnakan itu, apa yang boleh kita buat, apa yang perlu kita buat? Walitukabbirullah. Maka bertakbirlah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut bab takbir, ada 2 jenis takbir. Yang pertama kita sebut sebagai takbir mursal.
Yang kedua kita sebut sebagai takbir muqayyad. Ni nak kena kita faham, sebab ni selalu berlaku dalam masyarakat kita. Yang pertama, apa maksud takbir mursal? Takbir mursal ini bermula selepas terbenam matahari hari terakhir Ramadan, ataupun sebelum masuk hari raya Aidil Adha, malam sebelum itu. Bermula selepas maghrib itu, saat masuk saja 1 Syawal, bermulalah takbir mursal. Daripada waktu itu sampailah waktu solat sunat Aidil Fitri ataupun solat sunat Aidil Adha. Kita dalam hari raya Aidil Fitri ada takbir mursal. Mana kata dalam tempoh itu disunatkan untuk kita bertakbir. Ayat kita takbir itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu takbir di Mesir, tuan-tuan. Kalau kita di Malaysia ni mendayu-dayu, itu yang sedih tu. Orang Mesir takbir hari raya semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kita di Malaysia Allahu Akbar, Allah. Ingat habis mak ayah duduk jauh, isteri nombor 2, 3, 4, 5 duduk jauh dan sebagainya, teringat habis. Itu yang sedih tu, kan? Sepatutnya orang Mesir, orang belah-belah Arab di Mekah dan sebagainya, dia bergembira, rasa seronok hari raya pertama. Baik, bertakbir kepada Allah Ta'ala. Ada satu lagi takbir disebut sebagai takbir muqayyad. Ini tidak ada dalam bulan Syawal. Dia hanya ada dalam hari raya Aidil Adha. Muqayyad apa makna? Terikat. Makna kata takbir yang terikat dengan waktu solat. Hari raya pertama dalam bulan Aidil Adha, hari raya pertama 10 Zulhijjah itu, dan diteruskan dengan hari tasyrik. Itu dia ada takbir muqayyad. Sebab itu dalam hari raya Aidil Adha panjang sikit hari takbirnya. Adapun kita dalam Aidil Fitri, hari yang pertama daripada waktu maghrib sampai solat sunat Aidil Fitri itu sahaja yang disunatkan untuk kita bertakbir. Itu kita kena faham. Sebab tengok kadang-kadang hari ini dalam televisyen, hari raya pertama hari itu TV mana saya tak ingat dah. Lepas maghrib hari raya pertama, bukan maghrib sebelum ni. Hari raya pertama tu hari Khamis malam Jumaat tu, lepas maghrib ke lepas asar, begitulah. Ada lagi takbir yang disiarkan dalam televisyen. Allahu Akbar. Kadang-kadang nak kena faham juga benda-benda begini kan. Bila tak faham, letihlah. Dan yang seterusnya Allah Ta'ala sebut wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun apa maknanya? Iaitu mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makna kata habis saja Ramadan, yang kita dapat apa dia? La'allakum tattaqun. Bila masuk Aidil Fitri, sepatutnya kita jadi la'allakum tashkurun. Kita menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dalam erti kata berterima kasih atas nikmat Allah, dan dalam keadaan berjanji kepada diri sendiri untuk meneruskan taat kepada Allah. Itu makna syukur. Bukan sekadar kita Allah, alhamdulillah ya Allah, hari raya dah hari ni, pergi main mercun, pergi buat benda-benda maksiat. Tak. Makna syukur ialah terima kasih kepada Allah, dan dalam keadaan kita berjanji diri sendiri untuk meneruskan taat yang aku laksanakan dalam bulan Ramadan. Baru betul makna syukur kita. Bukan sekadar kita berbaju baru, bukan sekadar kita dalam keadaan Google Meet dan sebagainya mengeratkan ukhuwah, dalam keadaan kita hulurkan duit raya. Dah, bukan itu rayanya. Raya yang sebenar ialah kita rasa syukur dengan Allah. Allah lepaskan, Allah dah graduatekan kita daripada latihan hawa nafsu kita. Dan mudah-mudahan kita bukan ikut hawa nafsu lagi dah, sebab dia dah dilatih. Dan hawa nafsu kita sepatutnya selepas daripada terlatih, dia dah jadi pakar dah sepatutnya. Makna kata masuk saja Syawal, hawa nafsu kita dah boleh kontrol, nak pergi ke ibadah ataupun nak pergi ke maksiat. Ni benda-benda yang kadang-kadang Allahu Akbar, masuk 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal okey lagi, selepas daripada tu, itu yang bahaya ni. Baik. Dan yang terakhir pada pagi ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan puasa sunat 6 Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana qasiyamid dahr.
Satu hadis yang biasa kita dengar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari kemudian dia mengiringinya dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun. Yang pertama daripada hadis ini apa yang kita dapat, iaitu kewajipan orang mukmin, orang Islam melaksanakan ibadat puasa selama sebulan. Sebulan ni tak kira 29 hari ataupun 30 hari. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 8 kali Rasulullah berpuasa. Hanya sekali, kalau tak silap saya dalam sirah, hanya sekali sahaja Rasulullah berpuasa cukup 30 hari. Hari lain, tahun-tahun lain semuanya 29 hari. Adakah mengurangkan pahala 30? Nak kata pahala cukup sebulan 30 hari? Tak. Walaupun 29 hari, pahalanya tetap sama, iaitu sebulan. Sebulan berpuasa. Yang kedua daripada hadis ni apa yang kita dapat, iaitu orang yang berpuasa penuh dalam bulan Ramadan dan diikuti puasa 6 Syawal sebanyak 6 hari, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Istilahnya apa dia? Seolah-olah sehari puasa digandakan 10 kali ganda. Bila 30 campur 6, 360, cukup setahun 360 hari. Dan menurut Imam An-Nawawi, bila menjelaskan hadis ini, dia sebut apa dia? Dia kata, berkata Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i ini makna kata ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal dalam melaksanakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal ini adalah berturut-turut dimulakan selepas Aidil Fitri. Maknanya daripada hari raya kedua kita dah start puasa. Jika sekiranya tidak berturut-turut, makna kata tak berturut-turut, selepas daripada raya pertama, raya kedua kita tak buat lagi, boleh jadi kita buat hari Isnin, Khamis, esok hari Khamis kita buat, cukup sampai hujung bulan sebanyak 6 hari. Dia kata misalnya sehari puasa, 2 hari tak, kemudian puasa lagi, asalkan genap 6 hari dalam bulan Syawal, maka itu juga mendapat fadilat mutaba'ah, iaitu puasa yang mengiringi. Makna kata sama sahaja pahala puasanya, insya-Allah. Jangan kita, kalau kita ni jenis orang puasa hari raya kedua kita dah puasa, kita pun kata kepada orang yang tak puasa, apa ni, reti nak makan je, contoh. Jangan kita keluar daripada mulut kita begitu. Sebab pahalanya insya-Allah sama sahaja berkaitan dengan puasa 6 Syawal ini. Tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut kepada kita, syariatkan kepada kita, galakkan kepada kita puasa 6 dalam bulan Syawal, apa maknanya? Kalau kita bahagikan 6 hari, kita ataupun kita nisbahkan kepada 30 hari, maknanya lebih kurang 20%, 20% daripada puasa Ramadan. Lalu ulama bincang, kenapa disyariatkan puasa 6? Bukan disyariatkan makna wajib, makna kata disunatkan untuk kita puasa 6 dalam bulan Syawal. Antaranya ialah bila mana kita nak beristiqamah, kita nak meneruskan perjuangan bulan Ramadan yang kita tumpu kepada ibadah, paling-paling tidak, kalau kita tak boleh nak 100% kita laksanakan dalam bulan Ramadan, nak teruskan macam betul-betul dalam bulan Ramadan. Antaranya apa dia? Kita banyakkan tadarus malam, kita solat malam, gantikan tarawih dengan qiyamul lail 8 rakaat dan sebagainya, 20 rakaat qiyamul lail kita. Kita nak gantikan benda itu dalam bulan Syawal dan seterusnya. Kadang ada orang yang tidak mampu. Lalu bagaimana nak istiqamah paling-paling kurang 20% daripada apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Paling-paling kurang. Mana kata nak tengok orang ni istiqamah ataupun tidak dengan Ramadan, tengok puasa 6 dia antaranya. Tengok puasa 6 dia. Tengoklah pula kalau orang jenis penyakit memang tak boleh puasa. Penyakit apa? Penyakit tak boleh tengok makanan, contoh. Ada orang penyakit tak boleh tengok makanan. Satu lagi penyakit dia tak boleh makan sikit. Mana kata dia nak kena makan banyak. Contohnya orang macam ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji dia, boleh jadilah dia tak boleh tengok makanan, tengok lemah sikit, soleh. Dia macam satu getaran dalam tubuh dia nak kena makan, contoh kan. Ada orang-orang macam ni boleh jadi dalam keadaan dia puasa sekadar semampunya berpuasa, semampunya berpuasa. Kalau sebelum PKP kita ada jemputan, rumah terbuka dan sebagainya, kalau dalam keadaan jemputan begini, kita jangan sebut apa dia, aku tak boleh pergi rumah terbuka ni. Sebab apa? Sebab dalam keadaan aku ni puasa, contoh.
Tak boleh. Sebab apa? Kena pergi juga walaupun puasa, memenuhi jemputan. Kita nak makan tak makan itu kita punya pasal. Boleh jadi kalau kita tak makan, apa dia? Orang bungkus dekat kita, banyak lagi kita dapat. Contoh kan? Mana kata dalam keadaan begitu jangan kita mengecewakan orang lain. Ini setengah-setengah orang jemput pergi kenduri akikah lah apa lah, selepas daripada raya kita kata tak boleh, aku ni puasa, aku kalau raya kedua tak puasa macam tak sempurna. Contoh dia punya tawaduk nak tunjuk kepada orang, sebagai contohnya. Itu sebelum daripada PKP. Kita sekarang ni dah PKP, tuan-tuan jangan duduk rasa hebat sangat ada buat rumah terbuka lah. Saudara saya di Pahang buat rumah terbuka hari raya pertama. Wallahualam dia tak faham SOP ke apa kan. Kena compound 25,000 dan tetamu-tetamu yang hadir pada hari tersebut di compound setiap orang 5,000 seorang. Habis. Habis. Makna kata dalam keadaan begitu tu sebagai peringatan kepada kita lah. Ada sebagai peringatan kepada kita, insya-Allah. Dan puasa dalam bulan Syawal ini dia fleksibel. Kita nak buat sekali agung dengan puasa sunat Isnin Khamis pun boleh. Kita nak buat macam puasa Nabi Daud. Macam mana? Selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa pun boleh. Adapun dalam mazhab Syafi'i yang digalakkan ialah kita berturut-turut. Makna kata hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, cukup 6 hari. Dan kalau sebelah pantai timur, saya tak tahu sebelah selatan ni macam mana. Sebelah sana dia ada pula raya kedua dalam bulan Syawal. Apa dia? Raya, dia panggil raya puasa 6. Lemang pula sekali lagi, lepat pula sekali lagi. Makna kata apa pun tak kira lah. Makna kata kita meneruskan ibadah kita sambung lagi dalam bulan Syawal ini dengan puasa 6. Sebab sangat-sangat banyak fadilat dan kelebihannya. Oleh itu marilah kita sama-sama meraihkan hari raya bukan semata-mata kita gembira, tapi meraihkan hari raya dalam keadaan kita terus melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Dan tuan-tuan, antara amalan lain yang semakin dilupakan pada hari ini dalam tempoh kita PKP ini, iaitu sebagaimana satu hadis Nabi SAW yang terakhir untuk pagi ini, insya-Allah, iaitu an Hafsah daripada Ummu Atiyah qalat kanna nu'maru an nakhruja yawmal 'aid hatta nukhrijal bikra min jizriha hatta nukhrijal haidu fayakun khalafan nas. Panjang hadis ini daripada Hafsah radhiyallahu anha, baca sekerat saja. Daripada Hafsah radhiyallahu anha, daripada Ummu Atiyah berkata, pada hari raya Aidil Fitri kami diperintahkan untuk keluar sehingga kami mengajak anak-anak gadis dari biliknya dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan laki-laki dan mengucapkan takbir, mengikuti takbir laki-laki dan berdoa, mengikuti doa lelaki-lelaki dengan mengharapkan barakah dan kesucian hari raya. Apa dia? Iaitu amalan kita berdoa pada hari raya. Ni hari masuk hari raya ketiga, keempat ni masih lagi mana kata dalam tempoh hari raya ni kita banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Apa sebab? Seolah-olah kita dalam bulan Ramadan Allah sucikan kita, disucikan kita. Habis saja Ramadan kita dalam keadaan kurang maksiat. Lalu bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, seolah-olah macam tidak ada hijab terus kepada Allah Ta'ala. Sebab antara sebab doa kita terhalang, terhijab daripada dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, apa dia? Antaranya ialah disebabkan banyaknya dosa-dosa yang kita buat. Jadi bila mana kita dalam tempoh Ramadan kita menumpukan pada ibadah, dan Nabi sebut siapa-siapa yang berlalu Ramadan tidak diampunkan dosanya, celaka buat dia. Sebab apa? Dalam tempoh Ramadan tu begitu banyak sekali peluang Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Mana kata bila terhapus dosa-dosa ini, dosa-dosa yang kecil dan setengah dosa-dosanya yang lain, masuk saja Syawal, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan mudah termakbulnya. Macam orang bekerja, tuan-tuan. Orang kerja selalu datang lewat ataupun selalu buat masalah. Bila minta benda-benda sikit dengan bos, payah sikitlah bos nak bagi. Tapi kalau orang kerjanya baik, datangnya syak, puasanya pukul 8, sebelum pukul 8 dah sampai tempat kerja, buat kerja tak ada masalah dan sebagainya. Bila minta dengan bos itu ini, mudah bos nak bagi. Seolah-olahnya begitulah. Seolah-olahnya begitu. Mudah-mudahan kita tingkatkan amalan berdoa kita
Dan mudah-mudahan dengan doa kita ini, antaranya ialah kita doa supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita beribadah dalam bulan-bulan lain. Mana kata bukan semata-mata dalam Ramadan sahaja kita letih dengan ibadah, tapi bulan lain pun kita letih juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak hadis yang saya kongsikan pada hari ini meningkatkan amalan kita, menambah pengetahuan kita, dan dalam keadaan kita bersemangat untuk meneruskan beribadah kepada Allah Ta'ala. Apapun didoakan semua sekali, insya-Allah mudah-mudahan raya ini merupakan raya yang bermakna buat kita. Walaupun dalam tempoh kita PKP dan sebagainya, kita teruskan mengeratkan hubungan ukhuwah kita dengan saudara kita, insya-Allah. Sekadar itu saja pagi ini tuan-tuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, para guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah istiqamah, kekuatan untuk kami beristiqamah beribadah dalam bulan ini dan seterusnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, jadikanlah kami semua ini, ya Allah, berkampung di syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa nak ucap selamat hari raya. Selamat hari raya pada semua, dan saya mohon maaf zahir dan batin sekiranya ada tersilap kata dan sebagainya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.